Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Hari ini saya nak menjawab sedikit persoalan-persoalan yang timbul di minda Kapten Hafiz daripada video-video pendek saya. Video-video saya memang kebanyakannya pendek-pendek saja. Saya tak buat video panjang-panjang sampai 1 jam lebih, tak buat. Paling panjang yang saya buat video pun 45 minit. Itu pun sebab nak memberi pengajaran sedikit kepada Kapten Hafiz. Itu tentang surah Al-A'raf ayat 33 tu. Kalau tengok itu rasanya video paling panjang saya lah. Lain semua pendek-pendek, 30 minit, 15 minit, 10 minit, macam tu saja. Sebab kita nak bagi pencanaan minda supaya orang berfikir dan kemudian membuat kajian sendiri dan study ataupun tanya dengan guru-guru yang mujtahid, yang telah diiktiraf kepakaran mereka. Jadi kali ini Kapten Hafiz telah terjana minda dan menimbulkan banyak soalan daripada video-video pendek saya itu. Satu daripada video itu iaitu berkenaan takwil tu, Kapten Hafiz mengeluarkan 15 soalan. Dan video saya itu berdurasi 5,5 minit saja. Dan persoalan ataupun ulasan yang dikeluarkan oleh Kapten Hafiz selama 43 minit 54 saat, lebih kurang 44 minit. Daripada video 5,5 minit itu diulas panjang lebar sehingga 44 minit. Dan satu lagi video adalah berkenaan dengan kias, iaitu Kapten Hafiz keluarkan 12 soalan. Video tersebut lebih kurang 6,5 minit saja. Kapten Hafiz mengulas 51 minit 46 saat. Panjang dengan soalan-soalan yang ditimbulkan oleh Kapten Hafiz itulah. Okeylah, tak apalah, baguslah. Timbulnya persoalan-persoalan tu memang bagus. Itulah tujuan video-video saya, untuk menjana minda, menimbulkan soalan-soalan. Bagus. Cumanya kita tahu orang yang bertanya soalan ni ada 3 kategori. Satu kategorinya adalah orang-orang yang memang ingin belajar, ingin tahu. Dia bertanya soalan kepada guru, kepada pakar-pakar. Jadi dia ingin tahu. Pelajar bertanya kepada mentornya dan sebagainya. Jadi satu kategori ni baguslah. Kita kena raikan orang yang ingin bertanya soalan sebab dia nak belajar. Memang kita perlu memberikan penerangan kepada kategori satu ni. Kategori keduanya adalah orang yang seorang guru, seorang yang telah mengajar, yang telah menurunkan ilmu kepada orang ramai, pada murid-murid. Dia tanya soalan untuk semak sama ada murid-murid ataupun orang yang telah diajarnya ini tahu dan faham betul seperti mana yang dia ajar. Jadi dia tanya soalan untuk melihat sama ada murid-muridnya ni dapat belajar seperti apa yang nak disampaikan. Jadi keluarlah soalan-soalan. Jadi 2 kategori. Satu daripada murid yang nak belajar, satu lagi daripada guru yang mengajar. Kategori ketiga pula adalah orang yang sengaja nak menimbulkan persoalan untuk mengelirukan pendengar-pendengar yang lain. Dia tidak akan menerima apa-apa pun jawapan daripada orang yang ditanyanya. Malah mungkin akan menimbulkan lagi kekecohan daripada jawapan-jawapan yang diberi. Saya berpendapat Kapten Hafiz adalah dalam kategori ketiga ini, sengaja menimbulkan soalan untuk mengelirukan lagi pendengar-pendengar yang lain. Beliau sendiri pun kita lihat di dalam komen-komen box video beliau, video Kapten Hafiz, ramai orang bertanya tapi dia tak jawab pun. Jadi dia menimbulkan persoalan-persoalan ini. Jika saya tak jawab, maka pengikut-pengikutnya akan fikir, oh, Dr. Haris nak lari daripada soalan. Padahal dia sendiri pun ada orang pernah tanya siapa guru Kapten Hafiz ni, dan jawapan yang diberikan di dalam video Kapten Hafiz, dia kata, for me to know and for you to wonder. Dia tak jawab pun soalan kan. Kenapa dia tak jawab soalan siapa gurunya? Kan jawab je lah, kenapa for me to know, for you to wonder. Itu jawapan dia. Malah orang-orang yang bertanya dengan Kapten Hafiz dalam komen box tentang apa yang dia sampaikan itu tak betul dan sebagainya, dia tak jawab pun di dalam komen box kan. Dia diam je kan. Jadi sekarang dia menimbulkan soalan-soalan bukan untuk belajar, bukan untuk tahu dengan lebih lanjut. Malah dia juga tidak layak untuk bertanya sebagai guru yang mengajar untuk cek saya. Dia sendiri kena pergi semak dulu. Kapten Hafiz sendiri kena lalui ujian. Apa yang telah dipelajari sendirinya itu kena test dulu. Seperti yang selalu Kapten Hafiz cakap, mengikuti disiplin ilmu dan sebagainya. Beliau sendiri tidak mengikuti disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah belajar daripada bawah, daripada basic, naik satu tangga, dan setiap tangga itu harus melalui ujian.
harus melalui pemeriksaan daripada guru yang mengajar untuk melihat sama ada apa yang telah diajar oleh guru itu difahami seperti mana yang guru itu sampaikan. Lalui setiap stage dulu. Macam saya dulu waktu sekolah agama Al-Masyur lelaki dulu pun, setiap tingkatan itu kena lalui exam sebelum pergi ke tingkatan 2, sebelum pergi ke tingkatan 3 kan. Kita lalui ujian. Sepanjang tempoh belajar tu ada ujian, hujung pengajian ada peperiksaan. Betul tak? Jadi bila saya sambung, saya belajar basic-basic tentang usuluddin, tentang pengajian tafsir Al-Quran, pengajian hadis dan sebagainya yang basic-basic, setiap satu silibus itu ada ujian, ada peperiksaan untuk pastikan apa yang diajar, disampaikan oleh guru itu kita terima dan faham seperti mana yang dikehendaki oleh pelajaran pengajaran tersebut. Jadi Kapten Hafiz dah lalui exam-exam, ujian-ujian tersebut ke? Atau apa yang dibaca oleh Kapten Hafiz hanya sekadar pemahaman dia sendiri, tidak pernah pun diuji. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang disampaikan itu adalah seperti mana yang difahamkan oleh ulama'-ulama'? Tak apalah kalau Kapten Hafiz tidak mahu memasuki mana-mana pusat pengajian, mungkin Kapten Hafiz terlalu tinggi tahapnya, guru-guru yang mengajar tidak dapat nak mengajar pada tahap Kapten Hafiz, tak apa. Apa kata kalau Kapten Hafiz ni ambil ujian dia terus, ambil peperiksaan, pergi mana-mana universiti atau pusat pengajian, kata Kapten Hafiz dah cukup pandai sebab dah baca banyak buku, dah menulis banyak buku, jadi ambil peperiksaan aja. Kata nak ambil peperiksaan dia, laluilah peperiksaan tersebut, kita tengok apa yang Kapten Hafiz dapat. Dapatkah A ke, dapat D ke? Sebab kita tahu ada orang yang melalui pengajian secara rasmi pun, walaupun mengikuti sepanjang semester, ambil peperiksaan dapat D, ada yang fail juga kan. Jadi bila Kapten Hafiz kata dah belajar sendiri, dah banyak buku baca, dah tulis buku, apa kata lalui ujian? Ambil peperiksaan secara rasmi. Secara rasmi, pergi ambil peperiksaan, duduk dalam ruang peperiksaan tersebut, ambil secara rasmi. Kita tengok apa kefahaman Kapten Hafiz. Betul tak jawapan-jawapan yang diberi? Boleh dapat A tak? Tak apalah, B pun tak apalah. Saya dulu lepas peperiksaan semua dapat A, A minus lah. Jadi apa kata Kapten Hafiz? Ambil peperiksaan dulu. Ini nasihat saya lah. Tunjuk kepada kita, okey, apa yang difahami oleh Kapten Hafiz adalah betul seperti mana yang difahami oleh ulama'-ulama' silam, pakar-pakar, pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Kapten Hafiz mendapat A, A minus, B, tak apa. Janganlah D, E kan. Jadi Kapten Hafiz proof dulu, tunjuk dulu, kata apakah disiplin ilmu yang Kapten Hafiz dah belajar dan lalui selain daripada kapal terbang. Selepas sekolah St. John melalui SPM, itu disiplin lah, disiplin ilmu, belajar sehingga tingkatan 5, terpaksa mengambil peperiksaan untuk memastikan faham tentang subjek-subjek yang telah dipelajari. Ada peperiksaan SPM kan. Jadi lalui. Selepas SPM itu, tentang ilmu-ilmu lain melepasi SPM. Memang pada pandangan saya setakat SPM, ilmu Dr. Hafiz, okeylah SPM level lah. Lepas tu belajar kapal terbang. SPM pun sekolah St. John kan. So tak ada proses-proses diploma, degree, master dan sebagainya. Apa yang Kapten Hafiz faham tentang disiplin ilmu? Apatah lagi untuk memahami tentang kepentingan untuk hadapi peperiksaan exam dalam setiap mata pelajaran yang telah dipelajari. Barulah kita boleh dengar apa yang Kapten Hafiz sampaikan. Kalau sekadar nak cakap panjang dalam video YouTube, video yang 5-6 minit, diulasnya sehingga 50 minit, 45 minit, panjang-panjang nak memberikan kekeliruan kepada orang lain supaya orang lain percaya dan terpedaya dengan video-video tersebut, itu tak ada makna. Itu bukan membuktikan Kapten Hafiz ni pandai atau bijak. Itu adalah cara salesman, penjual-penjual barang. Kita lihat bila orang nak menjual sesuatu barang, apa yang mereka buat adalah bercakap panjang tentang barang tersebut. Panjang supaya pendengarnya ataupun orang yang nak dijualnya itu terpercaya je, sebab banyak sangat maklumat yang sampai mereka terkeliru dan percayalah apa yang disampaikan oleh jurujual tersebut. Sebab tu jurujual boleh jual barang. Sebab tekniknya adalah cakap sehingga orang keliru. Sehingga orang sangka, oh betul produk tu bagus. Orang pun keliru, maka belilah. Itulah cara-cara penjual. Kapten Hafiz
membuat cara jurujual, bukan membuat cara orang-orang yang ilmiah. Jurujual kalau kita lihat, mereka tidak memberi kesempatan untuk seseorang itu pergi semak produk-produk tersebut atau sebagainya. Mereka tak bagi kesempatan. Mereka bercakap sehingga orang lain semua keliru dan akhirnya beli. Jadi itu yang sebenarnya Kapten Hafiz, hanya jurujual, penjual yang baik, pandai bercakap untuk membuat orang lain keliru. Itulah yang berlaku pada umat akhir zaman ini. Sebab itulah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa di akhir zaman orang yang benar dikatakan salah dan orang yang salah dikatakan benar. Sebab orang yang salah ini dan jahil ini pandai bercakap, pandai menjual apa yang hendak dikatakannya. Dia menjual sehingga orang percaya dan terpedaya. Bagi pendengar Kapten Hafiz pula, penyokong-penyokong Kapten Hafiz, tolonglah saya mohon kepada semua penyokong-penyokong dan yang percaya bulat-bulat kepada Kapten Hafiz tu, nilailah guru-guru yang hendak anda ambil pengajaran, pembelajaran daripadanya. Biarlah guru-guru yang telah lulus ujian-ujian peperiksaan yang mana sudah pasti ilmu-ilmu yang mereka ada itu adalah setaraf dengan para guru yang lain, pensyarah-pensyarah yang telah menyampaikan ilmu. Mereka telah ambil peperiksaan dan telah diuji bahawa apa yang difahami itu adalah betul. Janganlah mengambil ilmu daripada orang yang tidak belajar secara resmi, tidak pernah ambil peperiksaan, tidak pernah diuji sama ada kefahamannya betul, tiba-tiba menulis buku, entah buku-bukunya itu betul atau tak betul ke, tak ada siapa yang verify, kemudian anda mempercayai bulat-bulat apa yang dia kata. Saya cabar Kapten Hafiz ambil ujian ataupun peperiksaan secara resmi untuk melihat adakah kefahaman Kapten Hafiz setaraf dengan guru-guru pensyarah-pensyarah yang lain. Kita lihat sama ada Kapten Hafiz dapat A, B atau C pun tak apalah, sebab Kapten Hafiz tak belajar secara resmi. Dapat C pun kira baguslah. Jadi lepas dah tengok result tersebut, dan kita boleh bincang apakah perbezaan kita, dan saya akan jawab semua soalan-soalan daripada Kapten Hafiz. Mungkin pada masa itu Kapten Hafiz dah tak perlu tanya saya lah, sebab dah faham dah apa yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.